Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda bertemankan saya Izul Yusof dan juga rakan Sugas. Dan saya Cedi terus menemani anda sampailah pukul 10 pagi nanti. Seperti biasa kembalinya kita di Apa Khabar Malaysia. Tentunya nak berkongsi banyak perkongsian yang cukup menarik, tapi kita santai je lah sebab dah hujung-hujung bulan ataupun sekarang ni memang tengah mood cuti sekolah. Betul. Jadi tak nak kepala serabut sangat. Kita kongsi sesuatu yang berguna. Antara yang menarik banyak di portal bernama.com, tapi lebih menarik biasalah macam Cik katakan, musim cuti sekolah dah pun bermula, cuti yang panjang. Jadi banyak perancangan yang mungkin anda rancang untuk keluar daripada tempat anda ataupun keluar daripada bandar, kan, nak pergi bercuti dan sebagainya, balik kampung. Ada berita baik untuk kami sampaikan. Betul, berita baiknya adalah sepanjang 2 hari sahaja, iaitu tarikh 23 dan juga 26 Disember akan diberikan tol percuma yang mana dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan, di mana 2 hari tol percuma akan diberikan bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas, iaitu esok hari Sabtu dan juga pada Selasa depan. Christmas jatuh hari 25 Disember. Tetapi esok tu kalau nak balik ke, nak pergi jalan-jalan dan sebagainya, bolehlah menggunakan tol. Tapi ada 2 kawasan yang tidak diberikan tol percuma, betul, dikecualikan, iaitu di sempadan negara di Tol Bangunan Sultan Iskandar BSI dan juga Plaza Tol Tanjung Kupang di Johor. Itu 2 tol tu sahaja, yang lain semua percuma. Betul. Sebenarnya saya ada terdengar juga ramai yang silap sebenarnya, bukan daripada 23 sampai 26 tapi 2 hari sahaja dikecualikan untuk anda bebas daripada tol, 23 dan juga 26 Disember. Jadi ambil peluang ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan pastinya banyak yang keluar menggunakan lebuh raya. Kita harapkanlah anda sentiasa memadu dalam keadaan yang berhati-hati, baik dan waspada. Betul. Kalau kita tengok trafik hari ini pun dah lancar, kereta pun dah tak banyak di sekitar ibu kota, tetapi kita menjangkakan benda ni kadang-kadang tengok keadaan. Tak boleh nak jangka. Hari ni clear, esok kembali sesak. Tapi apa pun, selamat bercuti dan juga selamat menikmati hujung minggu anda, cuti anda, hujung tahun anda bersama keluarga. Tapi sebelum kita bercakap panjang, kita nak tengok dulu ramalan cuaca sebelum kita kembali ke rakan Sugas dari Bilik Berita. Saksikan. Silakan. Salam Malaysia Madani, bersama saya Helena Pelavi dari Bilik Berita. Polis akan menempatkan anggota trafik di kawasan-kawasan yang dikenal pasti kerap berlaku kemalangan dan kesesakan di seluruh negara sempena sambutan Christmas dan Tahun Baharu minggu depan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, dalam kenyataan berkata, ia sebagai langkah proaktif jabatan berkenaan bagi memastikan kelancaran aliran trafik yang dijangka bertambah susulan perayaan dan cuti umum. Dijangka sehingga 2 juta kenderaan akan menggunakan lebuh raya pada Sabtu hingga Selasa ini sempena Tahun Baharu. JSPT sentiasa berkolaborasi bersama pihak konsesi lebuh raya agar tindakan penyuraian kesesakan aliran trafik dapat disegerakan sekiranya berlaku kes kemalangan. Pengguna lebuh raya diminta peka dengan maklumat trafik semasa dan kemudahan yang boleh digunakan sekiranya menghadapi kecemasan di lebuh raya. Orang ramai juga dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal serta sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri, keluarga dan pengguna jalan raya. Terdahulu, Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan kerajaan bersetuju memberikan tol percuma selama 2 hari pada 23 dan 26 Disember kepada pengguna lebuh raya bagi semua jenis kenderaan bersempena dengan Hari Christmas Isnin depan.
Jabatan Meteorologi Met Malaysia malam tadi mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk di beberapa kawasan di Johor hingga hari ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan amaran hujan lebat berterusan di Johor itu melibatkan kawasan Mersing dan Kota Tinggi. Dalam kenyataan sama, amaran hujan berterusan tahap waspada turut dikeluarkan di 3 negeri iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang yang dijangka berlaku hingga Isnin ini. Di Pahang, lokaliti yang tersenarai meliputi kawasan Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rompin, manakala kawasan dijangka mengalami hujan berterusan di Johor adalah Kluang, Kulai dan Johor Bahru. Jabatan Agama Islam Perak Jaib mengesahkan restoran Hawaii di Teluk Intan tidak mempunyai sijil halal. Pengarah Jaib Harid Fazilah Abdul Halim berkata, hasil semakan oleh bahagian pengurusan halal Jaib mendapati restoran terbabit bukan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia yang sah. Jabatan Agama Islam Perak tidak pernah mengeluarkan pensijilan halal untuk premis berkenaan sepanjang operasinya dan perkara itu perlu diambil berat oleh masyarakat Islam. Terdahulu, isu halal restoran terbabit hangat diperkatakan di laman sosial Facebook sehingga menimbulkan kebimbangan pengguna Muslim lain. Beliau berkata sebagai pengguna, mereka boleh membuat semakan melalui aplikasi telefon pintar dan sikap berhati-hati dalam memilih premis makanan amat wajar dilakukan kerana masyarakat Islam perlu berhati-hati dalam hal ehwal berkaitan makan serta minum selain berdasarkan hukum syarak. Sekian dari Bilik Berita, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani bersama saya. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Saya rasa kalau kita sebut tetamu kita yang sekarang ni ramai dah kenal sebab masa kita melalui PKP satu ketika dahulu pada sekitar 2020 hingga 2021 nama beliau sering keluar di FYP. TikTok dan sebagainya. Merupakan salah seorang orang kata memberi inspirasi lah dengan cerita-cerita kisah hidupnya yang dilalui, yang tak ramai orang nak buka cerita ni, tetapi beliau membuka kisah di dalam kain apa yang berlaku dan dengan pengalamannya hari ini kita bawa kepada anda di studio untuk bercerita mengenai peluang kedua dalam kehidupan kita, iaitu kita ada tetamu kita selaku Presiden Belia Bestari iaitu Muhammad Izzat Daniel Abdullah. Apa khabar Izzat? Alhamdulillah sihat, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Kita gunakan kesempatan yang ada ni walaupun sekejap. Betul. Tapi mungkin kita boleh dapatkan manfaat daripada Izzat sendiri. Macam Izu katakan tadi, kita dah tahu cerita di sebalik apa yang berlaku, kisah-kisah hitam perit yang Izzat lalui. Mungkin Izzat boleh ceritakan secara ringkas pengenalan diri Izzat sendiri kepada penonton Apa Khabar Malaysia. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Daniel bin Abdullah, berumur 24 tahun, muda lagi. Seperti yang sedia maklum, saya merupakan bekas pesalah sekolah negeri. Ada kesalahan jenayah yang saya lakukan pada umur 17 tahun. Tapi saya terlibat, semua disebabkan punca awalnya terlibat dengan dadah. Saya awal umur 12 tahun. 12 tahun saya dah terlibat dengan dadah, and then biasalah dadah nak duit. And then umur 14 tahun saya dah start mencuri dan terlibat dengan jenayah. Sampailah umur 17 tahun saya ditangkap atas kesalahan memecah masuk rumah. Jadi saya dihantar ke sekolah yang negeri. Saya tinggal dengan keluarga angkat. Keluarga kandung saya dah meninggal dunia pada umur saya darjah 3 waktu tu. Mungkin dalam 2000, tak ingat 2000 berapa. Jadi saya dihantar ke sekolah yang negeri. Seperti yang ramai tahu. Itulah sedikit pengenalan untuk diri saya. Tapi kalau kita tengok kan, macam Izu katakan tadi, masa kita melalui PKP, Perintah Kawalan Pergerakan tu, macam mana Izzat dapat keberanian untuk menonjolkan diri Izzat pada ketika itu? Okey, baik. Pada waktu PKP, remaja sering terlibat dengan TikTok kan. Jadi saya tengok di TikTok ni ramai menonjolkan dia punya kejahatan ataupun selalu kalau yang terbarulah waktu tu flavor mushroom. Okey. Mushroom ni adalah jenis dadah. Jadi dia orang tayang di media sosial. Media sosial. Jadi saya
bagi tahu dia orang supaya dia orang sedar yang dia orang buat ni salah. Sebab kalau dia buat salah and then dia masukkan ke sekolah negeri, jadi dah rugi masa kat situ. Bagi saya 3 tahun tu rugilah. Macam-macam kita boleh buat dekat dunia luar ni kan. Jadi 3 tahun dia nak kena hadap benda yang tak sepatutnya dihadap, macam saya lah kan. Jadi itu yang saya buat untuk bagi kesedaran, pengajaran supaya jangan terlibat dengan jenayah, jangan terlibat dengan dadah. Sebab orang tua-tua kata dadah pemusnahan anak bangsa. Itulah, itu saya pun sokong sangat apa yang orang tua-tua tu kata. Macam Izzat sendiri, sekarang boleh dikatakan seorang pepengaruh lah, boleh memberi motivasi dan juga influence kepada anak muda di luar sana. Kalau kita tengok dulu dekat sekolah, cikgu disiplin selalu kata jangan merokok. Tapi kalau kita tengok trendnya sekarang ni, budak pertikaian, cikgu isap rokok ke? Takkan. So macam mana cikgu tahu buruknya rokok tu? Macam Izzat sendiri, bekas pelajar Harry Geni. So dengan pengalaman yang ada, dengan bekas penuntut di Harry Geni juga, dengan memberi kata-kata nasihat dekat luar sana, ada tak mereka yang DM Izzat kata, oh terima kasih bagi nasihat, so pengalaman hidup abang memberi kata-kata ataupun memberi semangat kepada saya untuk sekian-sekian. Ada tak macam tu? Alhamdulillah ada juga yang dapat berhenti daripada dadah selepas saya buat satu buku, buku bertajuk Peluang Kedua. Jadi diorang baca buku tu, yang buku ni pun saya fokuskan kepada untuk belia berisiko, belia yang tengah menghadapi masalah dadah, untuk cuba keluar cari jalan untuk keluar daripada dadah ni. Jadi dengan buku Peluang Kedua ni saya kongsi tips bagaimana nak keluar daripada dadah. Jadi ada saya dapat DM orang yang baca buku saya, dia dapat satu manfaat lah daripada kisah hidup saya ni. Jadi saya sangat bersyukur lah dengan, saya ingat orang tak ambil kisah pun apa yang saya kongsikan ni. Jadi dapat juga sedikit tu bagi pengajaran untuk anak muda zaman sekarang lah. Selalu orang kata peluang kedua ni mahal, berilah peluang kedua dan sebagainya. Peluang kedua tak selalunya datang macam peluang pertama. Macam Izzat sendiri berkecimpung dalam bidang motivasi untuk memberi nasihat kepada anak muda, kesedaran kepada orang luar di luar sana. Macam mana Izzat kongsi kepada mereka pentingnya peluang kedua dalam kehidupan ni untuk mereka yang pernah ataupun nak terjebak ke dalam kancah dadah ni? Okey. Bagi saya peluang kedua ni ibarat mahkota. Sebab apa? Biar peluang pertama dah tak seperti peluang kedua. Jadi nak dapat peluang sekali lagi tu dah susah. Tak ada lagi peluang ketiga. Betul? Jadi peluang kedua ni jagalah sebaik mungkin. Peluang kedua ni ada untuk orang yang mencari peluang kedua ni. Sebab semua orang pernah buat silap, betul tak? Semua orang pernah buat kesilapan. Jadi untuk membetulkan ataupun perbaikikan kesilapan tu dengan peluang kedua yang Allah bagi. Setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita ni adalah peluang untuk kita sebenarnya. Bukan dia bila dah buat tersilap sekali, kita ulang dapat peluang and then buat sekali lagi. Itulah orang kata setiap saat, setiap detik adalah peluang untuk kita. Tapi tak semua di antara kita mempunyai keberanian macam Izzat sendiri, mula di platform media sosial. Media sosial kita tahu kalau tak boleh tahan dengan kecaman, kita pun akan KO juga sebenarnya kan. Keduanya berani untuk muncul di depan khalayak dan juga khususnya di depan TV. Tak semua orang ada keberanian itu. Untuk turning point, nak berubah kepada menjadi lebih baik, bagaimana titik permulaannya sebenarnya untuk mendapatkan keberanian tu? Saya turning point dalam saya melakukan perubahan, saya dapat satu quote daripada seorang anggota polis. Ramai yang cakap anggota polis ni jahat. Tapi bagi saya ada polis yang baik. Dan seorang anggota ni saya ingat sampai ke hari ni. Saya jadikan kata-kata ni sebagai penutup di buku saya. Nama dia Corporal Razif Hamzah. Nombor intake dia dalam anggota polis 161536. Adakah dia tangkap Izzat juga? Ya. Adakah dia tangkap Izzat juga? Dia jaga saya di lock up. Jadi apa yang dia kata pada saya yang buat saya rasa macam deep, dia rasa macam satu tamparan yang cukup hebat. Menusuk lah. Waktu tu tengah dalam sembang santai, tapi ada satu nasihat ni yang saya ingat sampai hari ni. Dia cakap, ini bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Memang saat tu saya nak bunuh diri sebenarnya, sebab nak lari pada lock up memang susah kan. Jadi saya nak cari cara macam mana nak bunuh diri. Tiba-tiba Allah gerakkan anggota polis ni, Razif Hamzah ni. And itulah menjadi turning point untuk saya. Sampai dekat ending ni baru saya faham, lepas je kita buat silap, kita ada kehidupan baru untuk kita. Itulah permulaan hidup saya yang baru. Kita dalam kehidupan saya ni, kita semualah ada dua je pilihan, positif dan negatif. Sama ada kita nak jadi baik, kita sendiri yang tentukan. Kalau kita nak jadi jahat, kita sendiri yang tentukan. Mak ayah kita tak boleh nak paksa kita. Jadi kalau bab kecaman ni, saya tak down dengan kata-kata kesat daripada orang. Saya jadikan satu konsep roket.
Roket, apa yang membuatkan roket tu melonjak ke atas? Api, bahan bakar kan. Jadi daripada kata-kata kecaman ni saya jadikan api, bukan api dendam kan. Saya jadikan api yang membakar semangat saya. Saya nak buktikan yang orang kecam saya ni, saya boleh berjaya lebih daripada apa orang kecam saya ni. Nak tahu juga apa yang Izzat lakukan, apa langkah pertama setelah bebas daripada Henry Gani tu? Okay, first kali apa yang saya lakukan, saya tak bercampur dengan kawan-kawan saya yang lama. Bukan disebabkan saya sombong, tapi saya tahu kekuatan diri saya macam mana. Saya bila dah terlibat dengan dadah, kimia dadah dalam badan, nampak je dadah dia akan jadi menggeletar. Mulut kata tak nak, tapi hati kata nak. Jadi dengan cara saya bawa diri saya masuk ke dalam estate, saya duduk dalam estate sejauh 2 jam nak perjalanan nak keluar ke bandar tu. Saya jauhkan diri, saya bekerja di sebagai mesin rumput je pada awalnya. Jadi duduk dalam estate tu tak lama tu, saya dapat tawaran bekerja di Westport Terminal Tractor Operator. Dan tak lama juga dekat situ saya sambung belajar. Bila sambung belajar tu dah saya dapat kawan-kawan positif. Bila nak berubah ni, kalau kita masih duduk dalam circle yang negatif ataupun duduk yang di mana kampung yang kita kena dadah ni, tetap akan kita jadi penagih dadah. Jadi kena berhijrah. Keluar daripada kampung tu, insya-Allah kita boleh berubah. Awal-awal masih Izzat keluar daripada Henry Gani, penerimaan masyarakat, kalau kita tahu mereka yang ada rekod penjara dadah ni, masyarakat sangat buruk stigmanya kepada mereka ni. Awal Izzat keluar daripada Henry Gani, so macam mana penerimaan masyarakat terhadap Izzat masa tu? Ini bagi saya, bagi pendapat saya, pandangan masyarakat ni kita sendiri yang lakukan. Kalau kita lakukan yang positif, masyarakat akan pandang yang positif. Kalau kita lakukan perkara-perkara yang negatif, masyarakat akan pandang yang negatif. Jadi untuk dapat tindak balas yang positif daripada masyarakat, kita perlu lakukan perkara-perkara positif. Baru masyarakat akan dapat terima kita dengan baik. Kalau nak cakap persepsi tu 50-50. Ada orang yang dapat terima kita, ada orang yang tak terima kita. Jadi kita hidup ni untuk diri kita. Kita yang nak jadi yang lebih baik. Tak perlu hiraukan orang-orang yang memandang rendah pada kita. Selepas bebas, siapa yang ada dengan Izzat ketika itu yang membuatkan Izzat, ialah selain daripada inspektor tersebut yang mengubah persepsi dan menjadi turning point untuk Izzat melangkah ataupun berubah, siapa yang ada ketika itu? Okey. Kalau nak cakap dalam perubahan saya, yang menjadi tulang belakang untuk saya adalah keluarga. Keluarga saya ni saya rasa satu anugerah lah bagi saya. Walaupun saya ni anak angkat, tapi dia tak pernah buang saya. Walaupun saya dah mencontek arang ke muka dia, dia tetap jaga saya. Jadi menjadi tulang belakang untuk saya adalah keluarga. Untuk seseorang melakukan perubahan, saya ambil daripada pengalaman hidup saya, 10% daripada kata-kata nasihat, 20% daripada support keluarga, 20% daripada support masyarakat, dan 50% yang selebihnya daripada diri sendiri. Jadi yang pentingnya dalam kehidupan ni adalah support daripada masyarakat dan keluarga. Betul. Jadi Izzat kata ada keluarkan buku Peluang Kedua, dan tadi Izzat ada juga kata kongsikan tips-tips untuk mengurangkan ataupun mengelakkan diri pada terus ketagih daripada dadah. Mungkin ada tips-tips yang boleh dikongsikan. Sebenarnya kan, the power of mind. Minda kita ni ibarat payung terjun. Kalau kita tidak mengembangkan minda kita, kita bakal menghancurkan sebuah kehidupan kita. Jadi semua bermula dengan minda kita. Kalau mindset kita kata tak nak, kita tetap akan tak nak. Jadi yang pertama minda, yang kedua manfaatkan aktiviti harian kita dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Sebab apa? Penagih dadah ni tak ada ubat dah. Kalau metadon tu membunuh secara halus. Jadi penagih dadah ni ubat dia diri dia je. Kalau mindset dia kata tak nak, and then cara kedua, aktiviti yang bermanfaat, dia akan lupa, slow-slow akan lupa dadah tu. Mampu sebab tu orang sibukkan diri dengan bekerja. Bila sibukkan diri dengan perkara-perkara positif, kita akan lupa perkara-perkara yang negatif tu. Okey, mungkin boleh kongsikan sedikit setelah diberikan peluang kedua ini, dan kita tengok kehidupan Izzat lebih orang kata lebih sempurna sekarang ini. Nak tahu juga antara aktiviti yang Izzat lakukan sekarang ini bersama dengan Persatuan Belia Bistari yang sedang Izzat pegang. Sekarang saya bergiat aktif berceramah di sekolah-sekolah, di universiti, dan saya pun tengah mengusahakan satu rumah pengasih alam moden, di mana rumah ni menjadi rumah perantara untuk bekas-bekas banduan, bekas-bekas juvana yang inginkan sokongan dan bimbingan. Jadi insya-Allah bakal
InsyaAllah itu yang saya tengah rancangkan dengan beliau Bestari. InsyaAllah. Okey, di belakang Izzat sekarang ni, adakah mereka yang lulusan ataupun kawan-kawan daripada Henry Geni juga bersama dengan Izzat untuk bergerak? Ya, betul. Saya ada 7 orang bekas yang daripada Henry Geni ni yang sama-sama membantu saya dalam untuk membangunkan rumah pengasuh alam moden ni. Kalau kita pandang sudut yang positif kan, setelah Izzat ni orang kata dikenali melalui media sosial FYP tu, lepas itu penerimaan budak-budak ataupun remaja ni bagaimana? Nak jumpa sangat dengan Izzat ke, ataupun teringin sangat nak bertemu dengan Izzat ke, bagaimana? Saya rasa Alhamdulillah saya dapat tarik budak-budak Henry Geni untuk bersama dengan saya. Jadi saya boleh pantau mereka. Jadi saya dapat mengurangkan apa ni orang panggil banduan berulang. Ramai yang keluar daripada Henry Geni masuk ke penjara besar. Jadi itu yang saya nak elakkan daripada diorang jadi banduan berulang. Saya tarik diorang supaya diorang ada aktiviti. Dia masuk balik ke masyarakat, dia bantu balik masyarakat. Kalau dulu masyarakat hina dia orang, jadi saya usahakan untuk masyarakat sokong dia orang. Dan hari ini ramai majikan-majikan yang call saya yang nakkan budak-budak Henry Geni ni bekerja di tempat dia. Jadi sebenarnya mereka yang kalau masuk penjara ada rekod dia, dia diletakkan dalam kehidupan mereka. Kalau untuk mereka lulusan daripada Henry Geni, sebenarnya dalam kehidupan mereka keluar daripada Henry Geni ada masuk rekod juga ke? Alhamdulillah, kami saya rasa bersyukur sebab Henry Geni tak ada cop banduan dan kami masih boleh bekerja di sektor kerajaan. Ramai yang daripada Henry Geni, ramai yang tak tahu daripada Henry, ramai yang sekarang berkhidmat di tentera, di polis. Jadi itulah satu orang kata kelebihan untuk kami lah. Satu peluang kedua yang mahal juga tu. Betul. Okay, dan Izzat ni dah rasa kenikmatan itu sendiri. Betul? Kan? Mungkin sikit daripada Izzat di akhir perkongsian kita, apa kata-kata motivasi ataupun nasihat kepada mereka anak-anak muda di luar sana untuk peluang kedua ni. Okey, pesanan ni pun saya berpesan untuk diri saya. Satu je kata-kata, di mana-mana pun saya akan pergi dengan kata-kata ni. Jika kegagalan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa pada masa hadapan. Tapi jika kejayaan yang kita cari, usaha perlu diteruskan. Tiada benda bulat yang datang bergolek, tiada benda nipis yang datang melayang. Semuanya dengan usaha. Bila kita usaha dan terus usaha, insya-Allah kita pasti akan berjaya. Insya-Allah. Sama-sama kita termotivasi, Chat. Ya, terima kasih banyak Izzat atas perkongsian yang cukup berguna untuk kita pada hari ini. Kita sering mendengar ungkapan perkataan peluang kedua itu, dan kita merasakan sendiri naluri manusia itu sendiri bila melakukan kesilapan, kita berhak untuk dimaafkan. Betul. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Izzat Daniel Abdullah selaku Presiden Belia Bestari atas perkongsian mengenai topik kita hari ini, peluang kedua. Dan kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Baru-baru ini Persatuan Pengasas dan Perunding Hartanah Malaysia, Forena, telah mengadakan Forum Empowers 2024 di Auditorium Tunku Chancellor Universiti Malaya. Forum ini dihadiri oleh lebih kurang 520 orang ahli yang terdiri daripada pengasas firma dan pengamal perunding hartanah dari seluruh Malaysia. Dalam ucapannya, Presiden Forena, Razwan Norbit memberitahu pihaknya sentiasa memantau dan mengenal pasti isu dan permasalahan yang dihadapi oleh pihak pengasas dan perunding hartanah, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sektor ini. Selain dapat berkumpul dan mendengar isu atau cadangan yang diutarakan, ahli-ahli persatuan yang kebanyakannya perunding hartanah turut berpeluang menyuarakan keluhan dan masalah yang dihadapi mereka. Kami di Forena bercadang untuk bersama-sama dengan beberapa members company di Malaysia untuk memperjuangkan untuk membenteras illegal legend tanah. Tambah juga sekarang ni banyak isu berlaku skamer kepada rakyat, maka kami di Forena rasa satu peranan yang perlu kami mainkan bersama dengan ahli-ahli dan juga daripada kita punya syarikat-syarikat yang bekerjasama dalam Forena untuk memerangi ejen tanah yang tidak berdaftar. Di sini Forena bersama dengan syarikat-syarikat yang menjadi ahli Forena akan cuba membantu, memberitahu kepada mereka supaya mereka berada di dalam agensi hartanah yang berdaftar. Hasil dari perbincangan dalam forum ini, Forena mengambil fokus dan langkah untuk beberapa perkara. Antaranya, memperjuangkan hak ahli mengikut peraturan undang-undang negara, mengadakan program dan aktiviti yang berunsur pendidikan bagi melahirkan generasi baru perunding hartanah yang berkualiti dan mampu menyumbang ke arah kemajuan negara.
mencegah amalan atau praktik perunding hartanah yang tidak berlesen dengan bantuan daripada pihak berkuasa, Forena menjalankan satu platform untuk panduan orang ramai untuk membeli hartanah dan Forena ke arah pelaksanaan bagi menghubungkan komunikasi secara terus dengan pihak berkuasa tempatan maupun pihak kementerian. Pihak Persatuan Pengasas dan Perunding Hartanah Malaysia, Forena, turut melantik Firma Guaman, Hafarizam Wan dan Aisyah Mubarak, HWAM sebagai penasihat undang-undang bagi pihak mereka. Kami dalam Hafarizam dan Aisyah dan Mubarak memang menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan lah dalam conveyancing, litigation. Jadinya kalau ada dispute ke ada apa-apa masalah yang timbul daripada ejen-ejen hartanah ataupun masyarakat setempat, bolehlah kami akan memperjuangkan hak-hak all the mangsa and victims. Memang banyak handle all the cases, especially scammer, penipuan. It's not just on during hartanah tetapi dalam segala jenis kontrak, misrepresentation terutamanya. Lagi-lagi kalau broker haram yang mengatakan dia adalah yang ada license, jadi benda ini kalau boleh kita bantraslah. Forena kekal komited untuk menggalakkan ketulusan, profesionalisme dan amalan beretika dalam industri hartanah, memastikan pengguna boleh membuat keputusan termaklum dan terlibat dalam transaksi hartanah dengan yakin. Kembali di Apa Khabar Malaysia. Macam Cik katakan tadi di awal rancangan, kita nak santai je hari ni. Betul? Kita nak meraihkan kejayaan penerima anugerah di The Night Award untuk siri yang kedua, dan tentunya bercakap sedikit tentang perniagaan lah. Mungkin kita boleh dapatkan tips pada usahawan yang dah berjaya, sebab tu boleh menerima ataupun dapat award. Okey, tentunya hari ini kita bersama dengan Datuk Jonathan Lim ataupun DJL kita, pengasas Epigenetic Experience Center, juga penerima The Night Award siri kedua bagi The Leading Business Mentor of the Year. Terima kasih Datuk atas kesudian meluangkan masa. Di hujung sana si manis kita ada Puan Zahra Gabriel selaku Ketua Pegawai Eksekutif Chamrun Academy, juga penerima The Night Award siri kedua bagi The Leading Digital Academy. Terima kasih juga atas kesudian masa bersama-sama dengan kami pagi ini. Mungkin kita nak mulakan dengan Puan Zahra dulu. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh Chamrun Academy, apa yang akademi ini lakukan? Assalamualaikum dan selamat pagi. Chamrun Digital adalah digital marketing agency. So kita start sebagai digital marketing agency. Kita promote universities kepada antarabangsa. Dari permintaan klien, kita buat training, internal training untuk staff-staff diorang. So lahirlah Chamrun Academy. So Chamrun Academy membagi training-training kemahiran untuk pemimpin atau untuk staff-staff yang interested untuk belajar pasal digital. Itu kita dah tengok Chamrun Academy berkaitan dengan digital. Untuk DJL sendiri, mungkin boleh kongsi kepada kita secara ringkas berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan. Nama syarikat Epigenetic Experience Center, juga dinamakan sebagai The Olive Garden. Kita sebenarnya satu wellness center. Yang wellness center ini kerja yang terutama kita buat adalah pemeriksaan badan. Lepas tu kita ada stem cell treatment, dan juga kita juga dikenakan sebagai liver expert center. Kalau dekat Malaysia ni berapa banyak center yang pakar berkaitan dengan liver? Kalau nombor ni saya tak tahu lagi, tapi untuk kita sendiri, kita memang nak fokus. Kita wellness center, dia bukan klinik, bukan hospital. Kita dikiralah satu jenis bisnes yang baru, nak fokus di atas pemeriksaan badan dan liver. Berbalik pada Puan Zahra, antara kiranya pengasas yang memang dah lama pengalamannya menubuhkan Chamrun Academy ini sendiri, bagaimana Puan Zahra melihat peranan wanita dalam
menggerakkan ataupun bidang pemasaran digital ni sendiri? Platform digital ini senang untuk wanita untuk menyanakan pendapatan. Dari rumah dia orang boleh buat bisnes. So dia orang boleh buat banyak bisnes, especially untuk women. Boleh jadi sebagai freelancer, boleh jadi sebagai affiliate, dan juga boleh buat content untuk content marketing, dan juga boleh buat blogging. So platform digital senang untuk wanita di luar sana untuk mendapatkan pendapatan yang lumayan. Sebenarnya Chamran ni sejak bila ditubuhkan? Sebab kalau kita, mungkin mereka tak familiar dengan bidang digital ni, tak pernah dengar. Mungkin ada yang dah familiar dalam bidang digital, dah biasa dengar lah. Tetapi secara asasnya Chamran ni bila ditubuhkan? Chamran Digital ditubuhkan pada tahun 2015. Tapi Chamran Academy ditubuhkan masa COVID. Sebab masa COVID kan yang hangat semua 2020 ke 2021? 2020. Masa tu Chamran Academy memang hangat sebab semua bisnes adalah run dalam digital. Betul. Masa tu tengok penerimaan bidang digitalisasi. Lepas tu dengan keadaan sekarang ni, prestasi digitalization tu macam mana? Sekadar ini Malaysia merujuk memang fast facing untuk digital, memang progressing very well. Lepas tu untuk dalam bisnes juga mensumbangkan pendapatan yang besar untuk digital industry. Berbalik pada Datuk DJ L, bagaimana Datuk sendiri melihat, kita tahu orang kata bisnes ataupun perusahaan wellness ini juga berkembang maju di Malaysia, dan kita tahulah maknanya masyarakat memang mementingkan kesihatan itu semua. Bagaimana Datuk melihat perkembangannya sekarang di Malaysia? Sejak COVID ni kan, so kita yang lebih banyak orang sekarang akan mengutamakan kesihatan sendiri. Dulu mungkin nak cari rezeki, nak cari duit, nak cari wang, ada impian sendiri. Tapi semasa COVID ni semua orang ada kesedaran kalau dapat semua, tetapi kalau kehilangan kesihatan tidak dapatlah semua ni. So kita slightly different. Kita wellness center, dia tak semacam klinik, tak semacam hospital. So kalau pergi klinik, hospital, mungkin orang akan rasa dia takut, dia tak nak pengalaman yang seperti dia sakit. Mungkin dia tak ada sakit sekarang, dia saja nak buat pemeriksaan. Tapi bila dia rasa dia masuk ke klinik, dia tak rasa senang. Tapi kalau datang ke wellness center kita, kita punya renovation atau kita punya environment adalah lebih selesa, welcoming, bau pun wangi. Kita ada doktor, nurse. Bila dia datang, mungkinlah you akan dapat tahu mungkin ada penyakit yang tersembunyi. Bila buat pemeriksaan, you akan tahu, okey, badan saya ni masih kuat, kita tak takutlah bila COVID datang lagi. Sebenarnya kalau kita tengok Epigenetic Experience Center ni, apa yang menjadikan dia berbeza dengan experience center yang lain? Sebab kita tahu sekarang ni Malaysia, kalau kita tengok pelancongan kesihatannya semakin berkembang. Banyak hospital swasta dan juga kerajaan cuba bergerak ke arah pelancongan kesihatan, cari orang lebih ramai. So yang menjadikan Epigenetic Experience Center ni berbeza dengan tempat-tempat lain. Apa sebenarnya? Apa yang menarik perhatian? Sebenarnya saya tak ada peluang nak tunjuk sebab yang kebezaan kita adalah tempat kita, renovasi kita. Kita sebenarnya satu wellness center, dekorasi dia macam cafe, macam Instagrammable cafe. So orang pergi sana, pergi ke klinik, dia nak ambil gambar. Kita ada kerusi sofa yang selesa, kita ada pokok olive. Kenapa kita buat renovasi begitu? Sebab kita nak orang tahu bila datang nak buat pemeriksaan ataupun nak buat servis, nak buat nutritional drip, ini adalah kita boleh mencipta satu emosi yang relax, santai. So tak macam lah pengalaman yang buruk macam kita bila kita budak lagi kan, pergi jumpa dental, pergi jumpa klinik, nampak saja kita akan takut. So dengan gambar, dengan design yang cantik dan selesa, so pelancong datanglah. Sikit Datuk, mungkin ada tak sesiapa yang pernah datang ke Experience Center ni, dia tak sakit, dia sihat, tapi dia datang semata-mata nak ambil gambar je, ada tak? Untuk ambil gambar saja.
Belum lagi lah. Okey, nanti kebanyakan guest kita yang bawa, kita ada banyak artis guest yang datang sekali. Just to punch card lah. Okey, kalau ada artis selebriti datang tu, orang kata memudahkan lagi lah, menggalakkan lagi orang untuk membuat pemeriksaan sebenarnya. Betul. Kan. Okey. Berbalik pada Puan Zahra, salah satu Camran Academy ni, kalau kita tengok digitalization tu satu, tapi pemerkasaan wanita pun memainkan peranan juga. Macam Puan Camran sendiri, macam mana Puan lihat Camran Academy ni membantu melonjakkan prestasi dan juga ekonomi masyarakat kita, terutama dalam masyarakat wanita, membantu dalam perkembangan ekonomi negara kita? Okey, Camran Academy committed untuk provide digital skill untuk wanita-wanita yang tak boleh bekerja. So dengan mengadakan kemahiran tersebut, mereka boleh membuat bisnes online. So kadar employment rate country kita akan menurun, dan wanita-wanita tersebut pula mendapatkan financial freedom. Dia orang boleh buat bisnes sendiri dan mendapat pendapatan yang lumayan melalui digital platform ni. Di bawah Camran sendiri, ada tak sediakan apa-apa training platform untuk mereka, contohnya golongan wanita ni, contohnya macam suri rumah yang tak ada bekerja, ataupun mereka yang memang tak pernah bekerja, lulusan graduan sebagainya, ada tak sediakan training platform? Ya, Camran Academy, Camran Digital ni telah menubuhkan satu platform called e-marketing grow. Kita tengah dalam rancangan untuk melancar next year. E-market grow ini boleh, semua orang boleh buat bisnes dan mendapatkan pendapatan yang lumayan dalam platform yang kita sendiri. Okey, kalau selain daripada wanita, lelaki nak join juga bawah akademi ni, boleh ke? Boleh. Semua orang boleh. Dalam digital tak ada gender equality. Semua orang boleh buat. Mesti orang ingat pemasaran je perempuan ke depan kan. Tak boleh macam otak dia lain sikit. Okey, kalau bercakap pasal pemasaran ni, ada di antara suri rumah di luar sana ataupun mereka yang tidak bekerja kan, kadang-kadang malu untuk ke depan tau sebenarnya untuk buat pemasaran, sebab mungkin memikirkan tentang digital itu sendiri agak susah. Jadi bagaimana Puan nak memberitahu dan nak educate wanita di luar sana yang tidak bekerja ataupun tak ada kerjaya, nak memulakan langkah untuk sara kehidupan, pentingnya pemasaran digital ini untuk permulaan ini, bagaimana? Banyak pemasaran digital tak payah tunjuk muka pun. Kita perlu ada skill set yang penting, lepas tu perlu ada komitmen, tak boleh berjaya dah. Itu je. Dengan menggunakan telefon bimbit, kita boleh berjaya dah. Tak semestinya ke depan. Tunjuk muka tak apa. Kadang-kadang malu sebab muka tak berapa nak cantik kan. Takut nak ke depan. Dah tak berjaya dah pemasaran kat situ kan untuk bisnes kita. Tapi mungkin boleh cuba dengan cara yang lain, gunakan kaedah yang lain melalui telefon ataupun kaedah-kaedah kemudahan yang ada sekarang. Tak semestinya untuk kita menonjolkan diri sahaja. Betul. Ada planning ke? Lepas ni InsyaAllah. InsyaAllah nanti kita kopi 2 darjat. Kita PM to P. Okey, berbalik pada DJL. Mungkin nak kongsikan antara kejayaan yang dikecapi setakat ini setelah terbina lamanya, tertubuhnya Epigenetic Experience Center ni bersama masyarakat. Boleh. Ya, kongsikan. Tapi saya nak sambungkan sikit daripada yang Syah cakap. Sekarang kan kita dah digitalization. Walaupun yang banyak orang masih lagi tak berani untuk ke depan, ke screen. Tapi macam kita dalam bidang profesional, doktor kita, jururawat kita, nurse kita, walaupun saya juga, kita semua dalam menari, buat konten di dalam TikTok. Penting, betul. Betul. Sekarang kita untuk pemasaran yang mungkinlah untuk sebagai kos nak rendah sikit. TikTok, social media, inilah tempat yang paling senang, paling mudah untuk dapat customer baru, penonton baru dan peluang yang baru. Betul. So dulu orang cakap orang profesional macam lawyer, doktor tak sepatutnya bergabung dengan entertainment. Tapi sekarang kan the digitalization, orang dah biasalah. So we want to see your life, dia nak tengok keseluruhan, dia nak tengok you benar tak. Betul. Walaupun you klinik, bukanlah you buat dalam TV, dress up professional, you professional. Tapi bila you cakap, bila you give advice, kalau memang professional, orang akan adalah dipercaya, kepercayaan akan lebih tinggi. Apa nama akaun TikTok? Nama kata TikTok, akaun TikTok The Olive Garden. Kalau belum follow saya, boleh follow saya juga. Brother John. Okey, Datuk, setelah menerima The Night Award, the leading business mentor of the year, selain daripada kejayaan itu, apa yang diperolehi daripada Epigenetic Experience Center ni?
So sama juga yang Epigenetic Experience Center ini dimulakan sempena ataupun masa COVID. So saya sebagai satu penyakit COVID juga. So bila saya dapat COVID saya sendiri, saya rasa sangat lemah. So saya cari doktor saya, macam mana saya nak naikkan saya punya imun. Okay. Ubat sudah makan, so how nak naikkan imun. So saya bekerja sama dengan doktor ini. Saya cakap kalau treatment yang doktor bagi boleh selesaikan masalah saya, mungkin treatment yang sama ini boleh kemukakan ke semua orang juga. So dari sanalah saya mulakan bisnes ini, dan insyaAllah bisnes ini walaupun 1 tahun lebih saja, tapi setiap bulan kita ada banyak pemeriksaan. So kita ada banyak peluang untuk cari mungkin ada ni masalah penyakit bersembunyi di atas penyakit, kita bagi tahu, kita bagi treatment yang sesuai, dan saya rasa sangat banggalah sebab dapat bantu banyak terutamanya yang COVID atau patient daripada COVID yang livernya ataupun paru-parunya yang lemah, bila datang ke center kita bukan saja kita buat pemeriksaan, kita juga buat treatment. So tapi saya percaya tu environment tu sebenarnya yang menjadikan mereka lebih sihat. Bukan treatment tu sangat pun, tapi environment. Okey, sikit Puan Zahra di akhir perkongsian kita, mungkin boleh kongsikan harapan ataupun perancangan untuk tahun 2024. Tahun 2023 dah habis dah dapat award, tahniah. Untuk tahun 2024 apa perancangannya? Okey, untuk tahun 2024 ada banyak planning. Recently kita Camran Academy sign MOU, memorandum persefahaman dengan UiTM Business School dan juga UCSI dan menggunakan khidmat kita dan juga membuat training untuk belia. Mungkin sikit Puan Zahra, kalau mereka yang nak bersama-sama dengan Camran Academy ni, dekat mana mereka nak dapatkan link dan sebagainya? Kita ada website www.camrandigitalgroup.com.my. Kita ada semua information dalam laman web kita. Okey, begitu juga dengan DJL untuk mendapatkan maklumat lanjut boleh cari saja Epigenetic Experience Center ataupun di TikTok account kita The Olive Garden ataupun Brother John. Okey, baik, itu saja kesempatan yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu-tetamu kita. Jika nak buat pemeriksaan ataupun nak dapatkan maklumat, tips tentang pemasaran digital, mungkin boleh pergi ke Puan Zahra dan juga DJL. Kalau nak ambil gambar boleh datang ke sana. Jangan ambil gambar kat sini. Okey, kita nak berehat seketika. Sebelum ni kita nak bersama dengan seorang artis. Siapakah dia? Sama-sama kita nantikan. Kita berehat dulu, jangan ke mana-mana. Lagu sepi. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Dah hujung-hujung ni duduk bersantai habis dah ni. Tetapi untuk anda di luar sana jangan terkejut kerana kita punya host hari ni bukan hanya berdua, tetapi kita ada satu host lagi. Sebab dia confused. Ada dua kuning. Silakan Cik. Okey, tentunya hari ini seperti yang Cik katakan awal tadi, kita akan bersama dengan seorang penyanyi yang saya kira masih lagi hijau dalam industri. Tapi tak salah untuk saya perkenalkan Amar Anwar. Saya. Buat PA ke? Ini downgrade betul ni. Okey, akan jadi co-host kita. Silakan Amar, awak tanya, awak jawablah. Macam tu. Okey. Saya boleh lah ni. Boleh. Okey, Amar mungkin boleh kongsikan. Kita tahu Amar dalam bidang nyanyian ni dah lama sebenarnya. Kalau tak silap saya, lagu ni merupakan lagu single yang kedua. Betul. Mungkin boleh kongsikan sikit lagu single yang kedua ni, Sepi ni, macam mana boleh terinspirasi dengan lagu ni? Okey. So kalau ikutkan tapi sebelum tu untuk penonton, saya Amar Anwar. So kalau untuk lagu Sepi ni sebenarnya dia bukan terinspirasi lah. Lagu ni diberikan kepada saya pada tahun 2021. 2021 masa tu dah nak PKP. So kita hold sekejap sebenarnya. Kita hold lama sampai 2023 ni baru kita buat arrangement baru semua. So kita proceed dengan lagu Sepi ni. So kalau nak cakap pasal terinspirasi tu, ini adalah idea asal daripada komposer sendirilah. Dia grab dari pengalaman ataupun dia punya cerita-cerita asal. So dia grabkan jadi sebuah satu lagu. Maknanya
maknanya memang tak ada kena-mengena dengan kehidupan Amar itu sendiri. Rasa macam sepi je, tak ada orang tengok, tak ada orang dengar pun yang single first, buatlah single kedua sepi. Jangan macam tu. Dia bukan. Sebenarnya kalau nak cakap pasal sepi, semua orang related lah. Tapi kalau macam ni, kita ambil dia pendekatan lebih dekat dengan komposer tu sendirilah. Kalau macam saya pun ada juga rasa sepi. Tapi kalau macam komposer ni, dia bagi saya dia macam dia nak kita relatekan dengan diri kita sendiri. Apa yang kita rasa pasal sepi ni. So saya cakap dekat dia, tak apa, saya okey, saya boleh proceed dengan lagu sepi ni. So teruskan je lah untuk lagu sepi ni. Dia bukan related dengan lagu first tak jadi ke apa kan. Tak. Marah nampak Amar. Dia belum pasal dah tu. Tak ada. Saya percaya memang kena ada ruang sepi tu dalam hidup manusia. Kalau tak normal sebenarnya. Betul. Kan. Okey, bagaimana proses untuk Amar rakam lagu sepi ni? Mungkin boleh ceritakan sikit. Proses untuk rakaman ni dia ambil masa lama gak lah sebenarnya. Lama juga. Almost sebulan lebih untuk kita rakamkan, sebab kita nak biasalah kita nak tentukan kita punya vocal range lagi, arrangement baru lagi, sebab arrangement asal pun dia raw je. So bila saya cakap dekat producer, saya nak tukar arrangement. Producer pun setuju and composer pun bersetuju. So kita proceed dengan arrangement, after that baru kita keluarkan lah. Memang Amar selesa dengan forte sebegini ke memang Amar agak memilih, ataupun memang untuk peringkat awal ni masih lagi nak mencuba semua jenis ataupun forte lagu? Kalau untuk saya, inilah genre saya. Saya mau tu pop ballad ataupun ballad lah. Tapi kalau macam untuk semua jenis any genre, contoh macam rock ke apa semua kan, depends juga. Kalau ada rezeki datang, why not kita grab juga. Apa genre yang nak dicuba tu? Macam Amar kata tadi, forte utama pop balada. So mungkin ada genre yang nak dicuba akan datang? Nak dicuba. Saya kalau nak cuba, saya nak cuba rock lah. Suara tu ada. Okey, mungkin siapa rujukan ataupun mungkin ada inspirasi Amar sendiri dalam bidang nyanyian ni? Inspirasi of course lah, Datuk Sri Siti Nurhaliza. So yang tu memang idola saya. Dah beli tiket ke? Nak beli tak dapat. Saya nyanyi dalam bilik air pun Siti Nurhaliza lah idola saya kan. Kalau walaupun bukan penyanyi, semua orang. Betul, semua orang memang orang kata tergila-gila kan. Betul. Dia membagikan kita inspirasi lah untuk jadikan sebagai idola. So memang daripada awal saya menyanyi, memang dia saya jadikan dia orang kata apa tu, reference lah. Ada tak pasang impian untuk berduet dengan Datuk Siti? Siapa tak nak kan? Okey. Penyanyi daripada luar? Mungkin penyanyi daripada luar, saya paling suka Celine Dion lah. Semua yang vokal tinggi Tapi tak apa, tak salah. Berimpian tu tak salah. Betul. Mungkin kita nak dengar sikit chorus lah untuk lagu Sepi secara langsung daripada Amar sendiri. Silakan. Okay. Jika kau ingin pergi dariku, sudahi sudah, tinggalkan ku sendiri. Ada macam cakrahan lah, tapi kurang serak je. Sikit. Boleh. Kan? Okey, sepatutnya kita tanya soalan ni daripada awal. Macam mana boleh munculnya Amar dalam industri? Mungkin sebagai permulaan, bagaimana Amar terlibatkan diri dalam bidang seni? Okey, so kalau ikutkan, saya sebenarnya mula menyanyi umur 18 tahun lah. Tapi masa tu kita not for commercial. So saya menyanyi, saya masuk pertandingan nasyid daripada masa tempat belajar dululah. So dari situ saya asah bakat, and then sampailah masa nak dekat PKP dulu, dah 2 tahun, almost 2 tahun, saya buat live. Saya sambil main keyboard, and then one of the composer lah daripada single pertama, dia ada label lain lah, dia approach saya untuk bagi saya Rasa Cinta tu. So saya kata why not, saya cuba, walaupun saya ni sebenarnya introvert lah. Saya malu nak ke depan. So bila dia bagi saya lagu macam tu, saya macam okay, tak apa, saya cuba dulu. And then after that, tiba-tiba dia kenalkan dengan kita punya producer lagu Sepi ni lah, komposer lagu Sepi ni. And then saya sign terus dengan lagu Sepi ni. And then tu yang terjadinya saya dekat sini lah sebenarnya. Okey, faham. Okey, dalam bidang seni ni, selain daripada menyanyi, apa yang mungkin Amar
boleh lakukan? Berlakon ke, mengacara ke, apa yang memang teringin untuk buat? Nak tinggal saya teringin nak jadi DJ radio. Boleh, kita ada connection. Jangan jadi DJ radio. Kalau jadi DJ radio tak boleh main lagu kat radio. Percaya cakap saya Wati. Disclaimer awal. Bercakap berdasarkan pengalaman. Tapi kalau tak boleh pengacara pun. Jangan jadi pengacara. Kalau tidak kami tak ada job. Okey, mungkin sikit daripada Amar. Harapan ataupun harapan sikit, lepas tu dekat mana peminat-peminat nak dengar lagu Sepi ni? Ataupun aktiviti akan datang macam mana? Boleh jumpa Amar? So untuk harapan saya, orang boleh terimalah, masyarakat boleh terima lagu-lagu daripada lagu Sepi ni. Sebab ini adalah single kedua saya. So saya harapkan setiap lapisan masyarakat, tak kisahlah kanak-kanak ke, boleh terima. Sebab lagu ni memang mesra pendengar lah sebenarnya. Sepi, semua orang ada lagu rasa healing sepi. juga. Lagu healing kan, lagu-lagu galau. So dan lagi satu, kalau macam saya rasa untuk lagu ni ke depan tu, sebab saya ni lagi satu, saya bukan influencer. Saya bukan influencer, saya juga bukan daripada program-program reality TV. So untuk orang kenal saya tu agak susah lah sebenarnya. So daripada sini juga saya macam nak orang kenal lagu Sepi ni. And then untuk dekat mana diorang nak dapatkan nak dengar lagu ni? Okey, boleh dengar dekat YouTube music Leo Music Empire. Okey, untuk music video dan juga semua platform digital music lah. Spotify sudah ada tulis Amar Anwar Sepi dah keluar dah. Betul. Dekat Spotify semua ada dah. Baik, itu dia. Suka lagu-lagu galau, nak healing sepi hatiku. Okey, nanti kena copyright. Bahaya. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Amar Anwar atas kesudian bersama dengan kita dalam Khabar Malaysia, mempromosikan lagu single kedua beliau Sepi, dan diharap lagu ini diterima oleh masyarakat di luar sana. Kalau tengok komen-komen dekat YouTube tadi pun memberangsangkan. Dan dalam masa yang sama juga kita membantu untuk naikkan view dan melonjakkan nama Amar dalam industri seni. Good luck, okey Amar. Selamat bercuti panjang ni kan. Apa-apa perancangan semoga berjalan dengan lancar, itu yang kami harapkan. Kalau mungkin berancang dan nak bergerak menuju ke kampung halaman, hati-hati di jalan raya, okey? Jadi kepada anda di luar sana, kita karok dulu. Kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Saya Yusof. Saya Cik diundurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Nak nyanyi tapi tak terlirik.